dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikekalkan dalam nikmat Allah yang terbesar, iaitu iman dan Islam, setelah mana nikmat ijaz dan imdad. Dan juga kita masih lagi diberikan juga nikmat yang namanya kesihatan. Kerana dua nikmat yang seringkali dilupakan dan melalaikan manusia, Nabi kata yang pertamanya ialah kesihatan, yang keduanya wal faragh, iaitulah masa lapang. Tuan-tuan puan-puan yang Allah SWT sekalian, dengan masa lapang yang kita ada dan juga kesihatan yang kita ada, alhamdulillah kita berada di bawah naungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama kita bermuzakarah, untuk sama-sama kita berbincang sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amalnya untuk hari esok, yakni untuk hari akhirat, dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-18. Tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini peringatan daripada Allah. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, bahkan ya ayyuhalladzina amanu, kita orang yang beriman. Allah memberi peringatan agar kita ini sentiasa ingat, setelah mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dalam dunia ini untuk sama-sama kita memperingati bahawa satu ketika nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya katakan pada malam ini, tuan-tuan, marilah sama-sama kita merenung yang setiap manusia akan merasai, iaitulah yang dipanggil sakaratul maut, mabuk ataupun gila, sakarat maut, kematian. Nak tak nak, muda ke tua ke, sehat ke sakit, semua kita pasti akan merasai kematian tersebut. Oleh sebab itu, tuan-tuan, persepsi ataupun pandangan kematian itu berbeza. Ada orang menganggap bila mati itu, bila mana dia putus cinta, kan dia rasa, dia kata aku nak mati dah ni, aku tak rasa tak hidup lagi. Sebab apa? Dia putus cinta. Ada orang yang rasa dia telah mati, tuan-tuan, bila mana bisnesnya tak menjadi, kan bisnes sana sini dan sebagainya tak menjadi, kan ditipu, bankrupt dan sebagainya. Akhirnya dia rasa dia tak nak hidup dah, kan dia hidup pun seolah-olah dia rasa dia tak mati. Dan ada juga yang orang rasa kematian itu apabila ditimpa musibah, kematian anak, kematian ibu bapa dan sebagainya, dia rasa nak mati dah, kan. Dan juga ada orang yang merasa dia itu telah mati setelah mana dia sendiri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit kesakitan. Dia kata, baik aku mati daripada aku hidup begini, kan. Bila mana diuji, pasti itu. Maka oleh sebab itulah yang disebutkan mati ini dia ada dua. Yang pertamanya kematian yang bila mana bercerainya jasad dengan roh, roh dengan jasad bercerai dipanggil mati. Maknanya perjalanan itu akan pergi ke satu alam yang namanya alam barzakh, pertengahan di antara alam dunia dan akhirat. Ada satu lagi, iaitulah mati bagi manusia itu apabila mati mata hatinya. Ayat ini kita melihat mati yang dikatakan oleh ulama mati mata hati. Dan sebab apa, tuan-tuan? Bila disebut mati, mati bila mana bercerainya roh daripada jasad itu, ada yang memberikan kemanfaatan. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana mati seorang anak Adam itu, dia akan memberikan kemanfaatan kepada orang yang masih hidup, memberi pengajaran satu, dan dia meninggalkan amal-amal yang saleh, meninggalkan anak-anak yang saleh, meninggalkan amal jariah yang banyak, dia memberikan kemanfaatan. Tetapi sebaliknya apabila mati hati seseorang itu, tuan-tuan, dia tidak memberikan kemanfaatan walaupun sedikit pun di dalam dunia. Baik, tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita melihat
kita mempunyai mata hati. Dalam hati ini adanya perasaan, dalam hati juga adanya yang dipanggil sebagai ilham. Semuanya lahir daripada hati, tuan-tuan. Tindak tanduk kita, percakapan kita, perbuatan kita, semuanya lahir daripada hati. Dan bila mana hati itu baik, niscaya apa yang kita cakap, apa yang kita buat itu akan menjadi baik. Baik, kita melihat, tuan-tuan, tanda hati yang telah mati. Sebab itu pada hari ini, tuan-tuan, secara ringkas kita akan sebut tanda hati yang telah mati. Bagaimana cara untuk kita menghidupkan semula hati-hati yang telah mati. Sebab bahaya, tuan-tuan. Orang yang telah mati itu tak bahaya. Orang yang telah mati, pada orang kata yang telah meninggal dunia, ya, tuan-tuan, kita mandikan dia, dia tak melawan. Kita kafankan dia, tak melawan. Dan seluruhnya kita sembahyangkan dia, dia okey. Dan seluruhnya kita kebumikan pun dia tak melawan, tuan-tuan. Dan tak ada pun orang nak marah kita sebab apa kita kebumikan dia, tak. Tetapi orang yang mata hatinya ni mati, tuan-tuan, yang hatinya telah mati, bahaya. Orang nasihat dia tak nak dengar. Kebaikan dia tentang, ini bahaya, tuan-tuan. Dan bahaya, tuan-tuan. Baik pada agama, pada bangsa, masyarakat, negara, cukup bahaya manusia yang mati hatinya. Baik. Di sini beberapa ulama menyebutkan tanda-tanda orang yang hatinya telah mati. Hatinya telah mati. Sebab hati ini, tuan-tuan, bahaya. Baik itu kita sembahyang ini untuk jaga hati. Kita belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf khususnya untuk menjaga hati, tuan-tuan. Kenal Allah dan juga kenal perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jaga hati. Jangan ikutkan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Dan tandanya ulama menyebutkan, tuan-tuan, tanda hati seseorang itu telah mati. Yang pertamanya ialah apabila dia berani meninggalkan solat fardu. Hatinya confirm hati dia, tuan-tuan. Dia berani meninggalkan solat fardu. Sebab apa, tuan-tuan? Meninggalkan solat fardu merupakan satu titik permulaan yang menyebabkan manusia itu hatinya akan mati. Sebab dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak, orang kata, tidak mengetahui apa yang dibawa datang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benda yang fardu, bukan benda main, tuan. Kalau kita perhatikan masyarakat pada hari ini, Masya Allah, bukan solat fardu biasa, solat Jumaat, tuan. Berapa ramai yang berlimpah kat kedai-kedai makan, dan minta maaf cakap sini mungkin tak ada lah. Dan kalau di tempat saya tu, lepak pada makan, azan bukan azan pertama, azan kedua, bodoh je. Ada makan relax je. Macam orang kata dia tu bukan orang Islam. Na'udzubillah. Itu pertama, tanda yang pertama ulama kata apabila dia berani meninggalkan solat fardu, meninggalkan hatinya telah mula mati. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ulama kata tanda seseorang itu telah mati hatinya, mata hati dia tak nampak dah kebenaran, tak nampak dah, orang kata bainal haqq wal batil, di antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, dia tak nampak dah. Yang keduanya ulama kata apabila dia melakukan dosa besar, dia tak rasa bersalah. Dosa kecil, tuan-tuan, kemungkinan secara tak sengaja semua kita akan terbabas. Dosa kecil. Dosa besar ni boleh kita jaga. Tetapi manusia-manusia yang hatinya telah mati, ulama kata bila mana dia melakukan dosa besar, dia tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah. Nah, macam sembahyang tadi, dia rasa bersalah. Dia tak sembahyang, rasa okey-okey je. Menunjukkan hatinya telah mati, kata. Kan, bahaya orang ni. Dan yang ketiganya ulama kata bila mana dia sentiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda yang ketiga. Sentiasa, tuan-tuan, kita nampak dia, Allah. Jangan katakan masjid, tuan-tuan, solat pun tak biasa kita nampak muka dia. Tak jauh dengan dia daripada kita. Kalau masyarakat sinilah tempat lain, minta maaf cakap. Ini menandakan dia mata hatinya telah mati. Mudah je. Manusia-manusia yang
hatinya telah mati, tuan-tuan, kita nak dakwah dia, kita nak ajak dia melakukan kebaikan, tuan-tuan, tapi kena ada cara. Kalau ajak cara lembut, cara ni, dia tak dengar dah, tuan-tuan, sebab hatinya keras, lebih keras daripada batu. Hati manusia ni bahaya. Bila mana dia berada dalam keadaan zulmah, kegelapan disebabkan kemaksiatan, dosa yang dilakukan, ajaklah buat baik macam mana sekalipun, panggillah tu guru besar macam mana sekalipun, tuan-tuan, tak nak terima. Dia tidak melihat yang benar itu benar, yang batil itu batil. Dia tak boleh melihat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hati ni sebenarnya, akal hati, kena ingat baik-baik, ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situlah ada nur. Dan bangsa hati, bangsa akal ni, dia nur sebenarnya, cahaya. Maknanya cahaya ni bila digelapkan dengan kemaksiatan, tuan-tuan, cahaya lain tak masuk. Kan? Itu bahaya. Bila dalam ni dah terlampau gerak, dah terlampau keras disebabkan kemaksiatan, cahaya benda baik tak mampu untuk menembusi. Kan? Nanti kita lihat cara macam mana kita nak memulihkan, cara macam mana kita nak mengembalikan hati itu supaya hidup kembali dan subur kembali. Kan? Tuan-tuan, pemerintah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang keempatnya ulama kata, tanda seseorang itu telah mati hatinya ialah dia sangat benci pada nasihat, sangat benci kepada perkara-perkara yang baik, dan juga dia sangat benci kepada alim ulama. Na'udzubillah. Dia dengar benda baik, tuan-tuan, Allah, dengar majlis ilmu, nak kata orang tu, bahaya, tuan-tuan. Dengar je tazkirah, tak ada kerja lain. Tapi kalau dengar lagu, tuan-tuan, okey-okey je. Kan? Dengar benda tak baik, dia masuk je. Kan? Dia layak. Kan? Pada satu ketika, tuan-tuan, ni hobi lah, bukan kita katakan dia tu jahat lah. Satu ketika, tuan-tuan, saya teringat ada jemputan kenduri kendara lah. Tak apalah, kita pergi ikut satu kereta dengan ada seorang jemaah bawa kereta. Tak apalah, dia bawa kereta, okey lah, biasa macam biasa. Buka radio tu, kebetulan tengok lagu-lagu lama lah yang sezaman dengan dia. Dia ambil bawa kereta, kaki goyang tu. Mungkin dia nak nyanyi tersegar dengan kita, tapi kaki dia goyang dengan sendirinya tu. Dia tengok, tapi kita tak tegur lah, kata Haji, boleh tahan kan. Dia tak menunjukkan apa, hati dia detect benda yang begitu-begitu kan, dia ikut minat kan. Jadi sebenarnya nak bersihkan, nak clearkan tu yang susah kan. Sebab itu dalam diri manusia ni istimewa tau sebenarnya kan. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan dia kesedaran kan, dengan satu ujian. Ada yang Allah terus bagi, kan? Dengan bahawa dia tak perlu, orang kata, salik majzub, tak perlu dia menjalani secara khusus, belajar ilmu tarekat, beramal dan sebagainya. Allah bagi majzub terus. Ada orang yang macam kita, salik majzub, maknanya orang yang salik, orang yang berjalan, yang belajar, ngaji ilmu akidah, ngaji ilmu syariat, belajar ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tasawuf dan sebagainya. Itu apa? Untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengetahui perkara-perkara yang sam'iyah yang dibawa datang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tak boleh nak kenal sendiri-sendiri. Kan? Perkara sam'iyah ni apa dia, tuan-tuan? Perkara sam'iyah ni banyak. Di antaranya pahala, dosa, syurga, neraka, sirat, alam barzah, semua ini perkara sam'iyah. Yang perkara sam'iyah ni hanya boleh diketahui melalui Al-Quran dan Sunnah. Dia melalui akal fikiran semata-mata tak boleh. Kan? Dia perlu melalui Al-Quran dan Sunnah, dan perlu dibahas, diuraikan oleh ulama macam mana kefahaman mereka mengikut dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila mana kita sentiasa menadar, kita belajar dan sebagainya, akhirnya Allah akan memberikan kefahaman. Kan? Sebab itulah, tuan-tuan, bila mana hati ini, mata hati ini dan juga hati ini menjadi, orang kata, mati bahaya. Itu yang keempat, maknanya dia sangat benci kepada nasihat, benda baik dan juga ulama. Yang kelimanya apa, tuan-tuan? Yang kelimanya, ulama kata, tanda hati seorang itu telah mati ialah dengan bahawa dia tidak rasa takut akan peringatan kematian. Tak takut langsung. Datanglah ayat Al-Quran ke, hadis Nabi ke, cerita bab kematian, Allah mati ustaz, kubur masing-masing, ayat biasa kita dengar.
kan. Orang yang mati dah hati dia itu. Kita tegur dia, nasihat dia, tak apalah Ustaz, di sementara kita hidup, mati esok masing-masing lah kan. Allah kan maha pemurah, maha pemaaf. Ya, asalnya Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan adik-beradik kita kan. Bukan senang-senang dia maafkan kita kan. Dia pasti ada syarat dia, ada hukum dia kan. Jangan kata kubur masing-masing. Betul lah kubur masing-masing, takut kubur kau tu esok dikebumikan di sebelah kubur aku nak tidur pun tak senang kan. Siang malam pagi petang kau kena bandul, aku nak rehat, aku nak tidur kan. Sebab itulah tuan-tuan pemain Allah SWT sekalian, hari ini orang jadi huru-hara disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan ilmu kan. Yang kedua disebabkan hatinya telah mati. Mati hati ni bahaya tuan-tuan kan? Jadi kita ni alhamdulillah, kalau hati kita mati tuan-tuan, saya yakin tak datang masjid tuan-tuan kan. Tak datang masjid tuan-tuan, bukan senang. Ulama kata ada dua tempat yang sukar, yang susah dikunjungi oleh manusia. Apa dia kata? Pasal air kan? Apa dia? Siapa tahu? Dua tempat. Yang pertamanya masjid, yang keduanya tanah perkuburan. Tak biasa kita nampak ada pakai cantik-cantik semua anak-anak tak kereta. Di mana tu? Pergi masjid kan, bulan puasa biasa lah. Dan tak jarang kita jumpa juga tuan-tuan pakai cantik-cantik apa semua, tak kira nak di mana tu, sekolah apa tu, nak pergi kubur. Dia ni dia betul gila tu betul ni kan. Dua tempat ni yang suka dikunjungi tuan-tuan. Ramai orang boleh pergi belajar jauh-jauh, tapi masjid rumah, depan rumah dia pun jarang dia boleh pergi. Jarang boleh dia sampai. Dan kita ni alhamdulillah kan. Yang kelimanya tuan-tuan, ulama yang keenamnya ulama kata di antara tanda seseorang itu telah mati hatinya ialah apabila gila dunia, tak peduli halal ataupun haram. Ini bahaya tuan-tuan. Ini buta mata hati. Bukan buta lagi dah, mati hati dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada nur dalam hati dia, disebabkan dia jahil satu, dan juga dia tidak mencari kebenaran. Maka Allah tak bagi kan. Sebab kebenaran ini tuan-tuan, taufik hidayah sebenarnya kena cari kan. Kena cari tuan-tuan. Perempuan yang minta Allah SWT sekalian. Makanya itu di antara yang ulama sebut tanda-tanda hati manusia itu telah mati. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam ayat yang kita baca tadi, wahai manusia, kamu hendaklah, wahai orang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa kan. Sebenar-benar takwa. Setiap hari Jumaat seminggu sekali tuan-tuan, khatib memperingatkan kita, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah dengan bahawa kita melakukan apa yang Allah suruh, dan juga kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam kan. Biasa imam khatib berpesan benda itu. Jadinya kita nak mati dalam keadaan apa sekalipun tuan-tuan, kita boleh minta kepada Allah. Dan boleh sebenarnya kita menentukan kematian kita. Walaupun orang kata Ustaz kita mati tak, betul, memang betul. Tetapi bila mana kita berdoa kepada Allah SWT satu, dan juga kita beramal soleh, kita boleh tentukan. Sebab tu ada seorang Bilal dia meninggal dunia kan, dikajang satu ketika dulu kan. Di satu surau kan, meninggal dalam keadaan sujud. Almarhum salah seorang guru saya tu, dia meninggal dalam keadaan sujud solat pagi Jumaat di hospital kan, Kubang Krian, Kelantan, dalam keadaan sujud tu kan, pagi Jumaat sujud sajadah kan, pagi Jumaat. Tapi kita tengok dia punya amalan, Masya-Allah, Subhanallah kan. Kita boleh sebenarnya ikut kita lah kan. Sebab tu sebelum datangnya sakaratul maut, yang pertama sekali hati itu kena hidup. Jangan kita matikan hati. Baik, tuan-tuan pemerintah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Imam Ahmad Ajibah Al-Husaini, mati hati seseorang itu sebab tiga perkara. Ini kata Imam
Ahmad Ajibah dia kata matinya hati seseorang manusia itu disebabkan 3 perkara. Yang pertamanya cintakan kepada dunia. Tadi sebut dah Imam Ahmad sebut juga cinta kepada dunia. Siapa yang tak cinta pada dunia tuan-tuan? Kan? Tetapi walaupun kita katakan kita cinta kepada dunia tuan-tuan, dia ada cara dia. Kan? Lawan bagi cinta hubud dunia ni, cinta sangat-sangat kepada dunia sehingga kan waqarah yatul maut, benci sangat kepada kematian ni, lawannya zuhud. Sebab tu dalam disiplin ilmu tasawuf kita akan jumpa zuhud tu apa dia, takrif dia, definisi macam mana cara nak zuhud apa semua. Tak salah tuan-tuan, orang kaya keretanya mewah, tak salah. Orang kaya rumahnya bagus, tak salah. Kan? Orang senang pakai hebat, tak salah. Yang salahnya hubud dunia. Kalau dia zuhud, tak salah. Bukanlah maksudnya bila mana disebutkan bahawa hubud dunia itu semua kita tidak ada. Sebab tu agama ni kena faham betul-betul. Jangan kita mengaji satu bab sehingga kau kata tak laik pun orang kata secara tafsiri uraian tertentu kita pun beramal tidak. Kan? Tak salah sebenarnya. Tapi yang pentingnya bila hubud dunia lawannya pun zuhud, tak salah. Kemudiannya Imam Ahmad mengatakan bahawa yang kedua, bila mana lalai diri daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ubat dia tu. Balik ni kita cuba test, khususnya kami malam Jumaat ni. Kan orang tua dulu dia kata malam pengasah ilmu, kan? Malam pengasah ilmu. Kalau orang yang belajar ilmu kebatinan, kan, ilmu persilatan, ilmu kekebalan, malam Jumaat tu malam dia lah, kan, malam dia lah. Sebenarnya bagi kita ini tuan-tuan, malam Jumaat ini ialah malam yang penuh dengan keberkatan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita, khususnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini balik try cuba test tengok. Pak tuan-tuan, saya katakan cuba try test tengok tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya zikir la ilaha illallah 1000 kali cukup. 1000 kali. Tuan-tuan nak buka mata ke, nak pejam mata, try tuan-tuan apa yang kita nampak. Maka kita tahulah hati kita tu sama ada hati kita itu dipenuhi dengan nur ataupun zulmat kegelapan kemaksiatan yang masih belum lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir dia. Ada orang zikir tu dia nampak, dia bayar macam-macam. Kan? Sebab tu kadang-kadang orang yang berkhalwat tuan-tuan, cakap sekadar perkongsian kan. Hebat tuan-tuan, modal tegak apa semua. Khalwat tuan-tuan, zikir, surrender lah tuan-tuan. Sama ada dia mengantuk, rasa nak balik dan sebagainya. Kan? Kita boleh buat pada rumah sendiri masing-masing. Try malam ni 1000, try apa yang kita nampak. Kalau okey tuan-tuan, menunjukkan hati kita tu okey, dia boleh terima nur, dia boleh terima orang kata zikrullah tersebut. Sebab apa? Imam Ahmad kata tanda orang yang hatinya mati ialah lalai daripada berzikir kepada Allah SWT. Bukan semestinya berzikir la ilaha illallah banyak lagi lah zikir-zikir, tapi yang paling utama la ilaha illallah. Kan? Ini zikir duk bayang macam-macam, tak betul kan? Ilmu tauhid tak apa nak ke dia. Kita berzikir duk nafi apa? Dia berzikir lah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita bayang tiada Tuhan melainkan Bapa Besar Khalid itu bukan Allah. Salah. Kita nafikan benda tu salah. Kita sebenarnya menafikan, memang menafikan benda yang tak ada pun. Kan? Sebab kita nak isbatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nafi benda yang tak ada. Memang tak ada. Benda yang tak boleh dibayar, selagi boleh bayar, tak betul. Kan? Yang ketiganya tuan-tuan, Imam Ahmad mengatakan bahawa bila mana manusia itu mempergunakan anggota badannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati hati dia. Sebab itu para alim ulama tuan-tuan, dia cukup jaga. Ya, termasuklah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cukup jaga anggota badannya daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maksiat apa tu? Banyak. Mata, telinga, mulut,
tangan, kaki, perut, kemaluan, seluruh boleh melakukan kemaksiatan. Yang pertama sekali tuan-tuan yang perlu kita jaga, zaman yang penuh dengan fitnah pada hari ini, tuan-tuan, akhir zaman, mata kena jaga. Sebab dia mempengaruhi. Kita tengok benda tu mempengaruhi akal kita dan seterusnya masuk dalam hati gelap, titik hitam. Sebab tu ada seorang ahli hikmah, ulama hikmah, dia mengatakan, kamu bayangkan hari-hari kamu bawa balik pasir kecil, kan? Hari-hari kita bawa balik pasir, apa jadi dalam rumah kita, tuan-tuan? Sudah tentu pasti dikata Allah dengan pasir dan kotor. Begitu juga lah dengan hati kita. Hari-hari kita nampak kita buat benda dosa, kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah, tuan-tuan. Lama-kelamaan jadi apa hati kita, kan? Jadi kita nak buang, tuan-tuan, nak buang, tuan-tuan. Kalau pasir yang bertimbul dalam rumah kita tu tak cukup dengan hanya sehari, seminggu, sebulan, setahun, tak cukup, tuan-tuan. Begitu juga lah bandingannya dikata kita nak bersihkan hati kita ini tak cukup, tuan-tuan, kan? Tak cukup dengan hanya kata istighfar 3 kali lepas solat, istighfar 10 kali lepas solat, tak cukup, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, ini benar dalam segala perkara, supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Kita dengar azan, kata hayya 'alas solat, hayya 'alal falah, kan? Hayya 'alal falah, unik bahasa Arab. Kejayaan dunia, najahun, kejayaan dunia. Hayya 'alal falah, tuan-tuan, untuk bila diseru kita sehari semalam 5 kali, tuan-tuan, dia bukan ajak kejayaan dunia, dah. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan akhirat. Nak berjaya akhirat, salat, kan? Kalau tak salat, tak habis, mati hati dia dan juga tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bakal tahu solat itu bukan tiang agama, tak perlu baca hadis, kita hafal dalam kepala, kan? Kalau masjid itu bertiang, kalau tak ada tiang, mana kita letak dinding, atas, shielding dan sebagainya, tuan-tuan. Amalan-amalan yang lain lah, contohnya, kan? Kita bakal tahu. Tapi dia berat juga sebab apa, tuan-tuan? Ini hati, kan? Hati, tuan-tuan. Sebab tu mati hati ni bahaya, cukup bahaya, tuan-tuan. Jadinya, tuan-tuan, pemahaman Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana kita meninggalkan solat, menyebabkan mata hati kita ataupun hati sanubari kita ini yang letaknya perasaan, letaknya iman, Islam apa semua ni, kan? Letaknya orang kata rasa suka, rasa gembira, rasa nak marah, rasa duka cita dan sebagainya. Maka, tuan-tuan, pemahaman Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia ada beberapa tanda, kan? Berbagai ulama yang mendefinisikan seorang tu hatinya mati bagaimana. Ini ada juga yang kita katakan, tak salah, aku salah, okey dah, ini ada lagi. Ini yang besar-besar, solat yang tak paling besar. Yang kedua, ulama tuan-tuan, yang dirahmati Allah SWT sekalian, ya, dengan kata lain, ulama kata ialah dengan bahawa bila mana seseorang itu meninggalkan sedekah, kan? Sebut tu sedekah, sebab solat untuk diri kita, sedekah dia untuk umum, untuk manusia, untuk membantu manusia. Di maknanya hatinya telah mati, dia malas nak beramal, nak membantu orang lain, tuan-tuan. Nafsi-nafsi lah kita kata. Dan ada orang sedih, solat okey, datang masjid surah okey, tapi sebut sedekah, kan? Sebut sedekah, tuan-tuan. Kau biasa datuk, tuan-tuan, kan? Datuk, tapi nak memberikan sumbangan ke masjid, tuan-tuan, berat sangat-sangat, tuan-tuan, kan? Menunjukkan apa tu? Hatinya telah mati sebenarnya, kan? Jadi, tuan-tuan, pemahaman Allah SWT sekalian, itu beberapa perkara yang bersangkutan dengan matinya hati seseorang manusia. Itu tanda dia, tanda yang kecil-kecil banyak, dan juga sebagai ulama sebab banyak kitab yang penting saya.
Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita nak melihat bagaimana hati yang hidup, bagaimana kita nak menghidupkan hati kita yang telah mati, ataupun kita nak menyuburkan kembali hati sanubari kita ini agar sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar sentiasa ingat kepada kematian, agar sentiasa ingat kepada tempat kembali kita yang kekal abadi. Kalau tanya tuan-tuan rata-rata, confirm kita akan jawab, tuan-tuan nak masuk syurga ke neraka? Syurga. Tak ada pun seorang manusia yang dia kata tak apalah masuk syurga pun tak apalah, kan? Tak ada, tuan-tuan, confirm dia masuk syurga. Ataupun kurang-kurang yang biasa kita dengar, orang yang dosanya banyak lah kita kata, ataupun kita katakan orang yang melawak lah, tak masuk syurga pun tak apa, saya nak di tengah-tengah, tak nak masuk neraka, tak masuk syurga pun tak apa. Kan? Ada tengah-tengah, tak ada imannya syurga ataupun neraka. Kan? Kita kena ingat umur kita 40, 50, 60, 70 subsidi dah tu, kan? 80, kalau yang 90 tu memang orang kata memang subsidi sangat-sangat lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita 63 je, kan? Patut kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperhatikan keamalan. Dah tua-tua ni apa lagi, dah ada masjid kan? Tuan-tuan orang lama ke orang tua dah, kan? Di masjid tak ada masjid pun rajin-rajin lah beramal, kan? Tak lawa ustaz nak solat sunat, lutut sakit, pinggang sakit, kan? Gaul dan sebagainya. Amalan lain banyak lagi. Duit tu banyak, infak, fisabilillah, sedekah dan sebagainya, apa masalah? Sebab dalam Islam ni luas. Konsep orang kata sedekah ni luas, konsep beramal ni luas, kata. Bukan sekadar orang kata solat sunat, zikir, baca Quran, tasbih, tahmid dan sebagainya, luas lagi, kan? Jadinya sebenarnya kita melihat, kata, bagaimana kita nak menyuburkan, menghidupkan hati kita, dan kita nak melihat tanda-tanda hati yang hidup, kan? Dan saya yakin tuan-tuan perempuan Allah SWT sekalian, dalam keadaan hati yang subur, yang hidup, yang murni, kan? Baik. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hati adalah tempat tumbuhnya kebaikan dan keburukan. Kalau orang tu hatinya baik, tuan-tuan, baiklah, kan? Kalau hatinya tu busuk, buruk, dia ke mana akan jahat, kan? Walaupun nampak baik, tapi kebaikan dia tu orang kata jadi kejahatan akhirnya, kan? Sebab tu ala kulihannya, tuan-tuan, contoh ya, kita melihat satu benda, selagi mana hati kita belum menghukum, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikatakan dosa ataupun pahala, kita melihat tak hukum lagi. Hatta kita nak kenal Tuhan, kita melihat Nabi Allah Ibrahim AS, dia cari Tuhan, dia lihat matahari pada waktu siang, dia kata barangkali inilah Tuhan. Waktu malam hilang, kan? Pun dosa ke tak dosa? Waktu malam dia melihat pula bulan, dia kata barangkali inilah Tuhan. Waktu siang hilang, dia kata takkan Tuhan ada waktu siang malam, tak ada. Takkan Tuhan ada waktu malam siang, tak ada. Dia bukan Tuhan, kan? Sehingga Allah memperlihatkan kekuasaan Allah SWT. Dan setelah mana Nabi Allah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, Allah kata kamu tak beriman ke? Qalu bala walakin liyatma'inna qalbi, aku beriman, percaya ya Allah, aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim kata aku nak memantapkan lagi keimanan dan ketetapan hati aku. Allah tunjuk bagaimana 4 ekor jenis burung yang berbeza dicincang hal, diletakkan dalam apa yang orang kata 4 penjuru yang berbeza, dan ini sesuai dengan nama Allah, dengan kuasa Allah, hidup semula bercantum jadi seekor burung dan terbang ke tempatnya masing-masing. Maka Nabi Allah Ibrahim pun sujud kepada Allah SWT. Kita tidak mampu melihat begitu, tuan-tuan, tapi oleh sebab itulah bila mana kita berfikir khususnya mengenai apa yang bersangkut paut dengan Allah SWT dan perkara-perkara syariat, dan juga orang kata kematian dan sebagainya, kita berfikir, dan selagi mana kita tidak menyatukan hukum, okey. Tapi bila menyatukan hukum, maka di situ ada sama ada pahala ataupun dosa. Kita melihat seorang melakukan kebaikan, kita kata oh dia ini bagus, kan? Ataupun melihat seorang membuat kemaksiatan kepada Allah, kita melihat dia ini tak bagus. Hati kita pun mengatakan bahawa
confirm dia orang jahat habis tuan-tuan. Jadi namanya suhuzon kan, dan Islam begitu kan. Jadinya oleh sebab itulah tuan-tuan, ala-kulli semuanya tumbuh kebaikan, keburukan, kejahatan itu daripada hati kita. Dan hati juga adalah tempat lahirnya cinta dan orang kata keimanan dan kekufuran kepada Allah SWT. Semua hati tuan-tuan. Cuba bayangkan hati yang kotor tuan-tuan, bagaimana nak lahirnya ketakwaan, keimanan kepada Allah SWT walaupun dia mengucap 2 kalimat syahadat tuan-tuan kan. Dan hati jugalah sumber kebahagiaan bagi yang membersihkan hati. Kita nak bahagia tuan-tuan, kita kena jaga hati kan. Sebab tu pakar-pakar motivasi tuan-tuan, dia ambil perkataan ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf seperti Imam Ghazali rahimahullah taala kan, Ibn Athaillah kan, dia ambil perkataan-perkataan mereka ini kan. Kuncinya daripada mana? Daripada hati. Niat betul, kita akan niat kita luhur sebagai contoh, niat kita baik kan, kita akan hormat, insya-Allah akan Allah SWT akan pertemukan kita dengan orang yang baik kan, akan urusan kita akan menjadi baik kan, apa yang kita buat hari itu baik, semuanya dia baik berlaku. Kunci pada hati tuan-tuan kan. Jadinya tuan-tuan, baik Allah Subhanahu taala sekalian, cara nak hidupkan hati. Ni cara nak hidupkan hati macam mana tuan-tuan? Yang pertama sekali ulama kata cara untuk menghidupkan hati ialah dengan bahawa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu taala. Berzikir dengan maksud mengingati Allah Subhanahu taala. Kalau kita fikir tuan-tuan, 24 jam sehari semalam, banyak mana kita ingat Tuhan? Tak. Senang cerita tuan-tuan. Kita nak tahu kita ni okey tak okey tuan-tuan satu hari kita berjalan, contoh kita berjalan, kita tersepak batu ataupun kayu di jalan. Perkataan apakah yang keluar daripada mulut kita? Tengok Pak Imam ni macam hebat, tengok tersepak batu. Kalau perkataan yang keluar daripada mulut dia tuan-tuan kan, perkataan yang tidak baik. Kalau perkataan yang keluar daripada mulut dia, astagfirullah, orang yang hebat, hatinya okey. Dia mikir aku semalam tersepak batu, tapi keluar perkataan tak sebutlah kan. Kunci daripada hati. Dia bukan benda buat-buat tau, bukan benda buat-buat. Dia akan tunjukkan sebenarnya siapakah kita. Yang pertama, banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan hati. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan yang Allah SWT sekalian, tahniah saya ucapkan, kita soalan ni tuan-tuan, satu perkara yang sangat berat, melainkan kepada orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Kemudian dalam solat ini pun tak semua sama. Walaupun kita kata solat berjamaah, dapat berapa tuan-tuan? Dapat berapa tuan Haji? Solat seorang dapat 1 kan? Solat berjamaah 27 tu tak sama tu kan. Memang yang samakan dia tampung sana sini, dia sebenarnya ikut khusyuk seseorang itu kan. Dia ikut kekhusyukan seseorang itu dalam dia bersolat. Sebab tu ada orang yang mampu solat seorang diri, ada orang yang solat berjamaah di rumah, ada orang yang solat berjamaah di surau, ada orang yang solat berjamaah di masjid macam tuan-tuan. Tahniah tuan-tuan, sembahyang di masjid mana sekalipun sama tuan-tuan kan, masjid negeri ke masjid besar, canggih tak canggih, semuanya sama. Melainkan Tanah Haram beza, Masjidil Haram, Madinah, Masjidil Aqsa tu beza, yang 3 tu istimewa. Semua masjid sama tuan-tuan kan, baik dalam negara ataupun luar negara kan. Jadi kita mampu solat ini sebenarnya tuan-tuan, salah satu untuk kita berzikir, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah Allahu Akbar, kita ingat Allah masa takbir tu, sekurang-kurangnya ulama kata kalau takbir tak ingat Allah juga berat kan. Dia Allah, dia ingat benda lain, saya rasa, saya yakin tu jarang berlaku. Biasa masa takbir Allah Akbar kita ingat kan, Allah ingat Allah niat kan, kuasa tak tak semua ada di situ bang kan. Baca Fatihah surah apa semua kadang melayar ke lain, tu biasalah tu kan. Itu yang pertama lah kata. Sebab tu tuan-tuan telah berusaha untuk membersihkan hati sebenarnya, tanpa kita sedari kan.
Setiap langkahan datang ke masjid, Allah hapuskan dosa-dosa kecil. Kita tak sedar kan? Ustaz, saya tak jalan kaki, saya naik motor, saya naik kereta, lagi bagus. Allah tak kira langkahan, kira putaran lah pula. Kan? Dengan minyak lagi, putaran lagi, dengan betul lagi, lagi banyak pahala tuan-tuan. Kan? Tak ada masalah. Yang kedua tuan-tuan, untuk menyuburkan ataupun menghidupkan hati kita ni, mata hati kita ini, ulama kata ialah dengan bahawa suka dengan majlis ilmu, akrab dengan majlis ilmu. Ini caranya tuan-tuan. Lepas tu majlis ilmu tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita kalau tak makan selama 3 hari apa jadi? Kita tak makan tak minum 3 hari. Kita puasa pun waktu sahur kita dah berasa di pinggan, waktu dekat nak buka pun dah mepet dia dah. Ini jangan katakan bulan tak puasa, tak makan 3 hari apa jadi tuan-tuan? Wah itu tuan-tuan. Begitu jugalah dengan orang kata roh kita ni. Kan, yang ada hati ni tuan-tuan. Kan, yang nur dalam hati diri kita ni tuan-tuan. Kalau tidak diisi dengan makanan dia, salah satu makanan yang majlis ilmu. Kan, ulama kata bila tak hadir majlis ilmu lebih daripada 3 hari, hati itu akan mati. Percayalah tuan-tuan. Sebab tu kita tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan, pemerintah Allah SWT sekalian, bila malam kita rasa tak pergi majlis kuliah kan, majlis ilmu kan, kita rasa semerah badan, rasa dia tak seronok. Yang biasa datang majlis ilmu lah kan, maknanya hati dia tu dia akan detect. Pusat lain macam dia, rupanya ada benda makanan dia yang tidak diberikan, iaitu majlis ilmu kan. Sebab majlis ilmu ni tuan-tuan merupakan salah satu makanan untuk hati kita, untuk roh kita sebenarnya. Kan, itu yang kedua ulama kata, syukur dengan majlis ilmu. Kan, majlis ilmu, majlis taklim, majlis di kedai kopi macam mana dulu Ustaz? Boleh. Syarat di kedai kopi itu ada perbincangan mengenai ketuhanan ataupun mengenai ingat kepada kematian, kira okey. Mengenai ilmu-ilmu, input ilmu, tak kira ilmu apa sekalipun boleh. Jangan borak kedai kopi sampai 3-4 jam tuan-tuan. Berborak kosong je, itu yang dilarang. Cakap sikit gelap, lepas tu dia pula cakap, lepas tu dia cerita pula gelap, sedih tuan-tuan, masyarakat kita tuan-tuan. Dah berusia kan, kita tengok doa je lah dalam hati, mudah-mudahan Tuan Haji ni dapat taufik dan hidayah. Masjid tak jauh pun, kadang nak minum betul-betul dekat masjid dah. Azan cepat-cepat, dia bukan cepat-cepat pergi datang masjid tau, balik ke rumah. Habis kuliah, habis isyak, ada pula muka dia. Kan, dia tak minat, hati dia tak minat tuan-tuan ke arah itu. Kan, sebab hatinya dah mati. Kan, hati. Kita cakap dia cakap pandai tuan-tuan, cakap kalah rumah. Kan, lawyer kan, sebab dia lawyer buruk. Kan, kita cakap ini pusing kau. Dia kata, kan, macam-macam tuan-tuan. Jadinya kita dah alhamdulillah tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya ulama kata tanda ataupun cara menghidupkan hati, menyuburkan hati kita ini ialah dengan bahawa banyak beristighfar kepada Allah SWT. Banyak istighfar tuan-tuan. Ustaz, astagfirullahalazim, la ilaha illa huwa, panjang tak perlu astagfirullah. Kalau dalam tarikat Syabadi tak silap ingatnya tuan-tuan, sehari semalam jangan kurang 12,000 astagfirullah. Tak lama tuan-tuan, astagfirullah. Tak sampai 2 jam clear. Kan, astagfirullah 12. Dia ada kesan sebenarnya. Bila lidah kita sentiasa begitu, dia detect pada hati kita tu. Sebab tu mereka berzikir, kita berzikir tuan-tuan. La ilaha illallah sekali pun apa semua. Bukan sekadar di lidah, cuba kau perhatikan dekat bait imam apa semua. Berzikir bukan duk pusing kepala saja tau. La ilaha illallah. Dia masuk dalam hati Allah. Tak biasa dia jumpa tu Allah dah kata. Kan, itu buat tu. Kan, dia sikit tu ada makna. Dia pandai dia masukkan hati dia. Begitu juga dia istighfar. Bila lidah kita sebut tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Takut nanti bila mana sakaratul maut, lidah yang sentiasa dibasahi tadi ni dengan zikrullah tadi, dengan istighfar tadi, dia boleh jawab tuan-tuan. Walaupun soalan bocor. Ada berapa, ada 6 soalan tuan-tuan. Dan kubur nanti bocor dah, kita bakal tahu. Dan kebanyakan kadang-kadang kita lupa tuan-tuan. Lama sangat dah Ustaz, saya hafal dulu masa sekolah rendah dulu kan.
Sudah lupa dah seorang malaikat dalam kubur tu apa dia. Kan? Yang jawab bukan lidah kan? Yang jawab bukan akal fikiran, yang jawab keimanan kita, hati kita tuan-tuan. Kan? Baik. Yang seterusnya ulama kata untuk menghidupkan, menyembuhkan hati kita ini, ini tuan-tuan, ialah dengan bahawa memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa tuan-tuan. Dah. Minta maaf cakap ni imam doa pun tak pernah saja dia amin. Doa hadir je. Padahal kita berdoa tuan-tuan, bila mana imam berdoa, dia disertai dengan amin para malaikat. Dan malaikat turut serta amin. Amin, mengaminkan doa imam. Kita amin je, tak ada salah. Boleh gusar kita nak doa lain, boleh, tak ada salah. Sambil doa. Di samping kita beradab, jaga adab-adab orang kata kita berjamaah, jaga. Janganlah kita jadi orang kata makmum yang tak berapa nak beradab. Kan? Kita kata kurang jamaah pula ni, tak berapa nak beradab. Biasa kita jumpa tu. Di masjid saya ada tu. Ya memang orang kata tu lah. Maknanya orang kata hatinya keras. Dia tidak mahu menerima kebenaran. Kan? Kalau duduk soh belakang kita tak nampak. Soh depan sebelah Bilal. Kan? Bila imam doa je lah, angkat tangan. Dia tidak mengaminkan bahawa dia nak menunjukkan bahawa tak perlu untuk kita berdoa bersama-sama dengan imam. Kan? Dia nak guna pendapat dia. Kan? Tuan-tuan faham kan? Nak guna pendapat dia yang mengatakan bahawa doa, apa nak berdoa? Doa masing-masing lah. Kan? Doa masing-masing lah. Apa kita doa untuk orang lain? Sampai. Kan dia marah semua. Apa malam Jumaat kita ada buat ciasin, dia berdoa apa semua ni tak sampai, dia kata ni tak betul. Kan? Baik. Seterusnya lagi tuan-tuan, selain daripada memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan bahawa banyak membaca kisah para solehin. Kan? Di rumah kita tuan-tuan banyak mana buku-buku kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi. Kan? Itu sebenarnya membantu untuk memberikan kesan kepada mata hati kita. Bila mana kita membaca kisah-kisah para salihin, para sahabat, kisah-kisah salafus salih, kisah-kisah orang baik-baik, tuan-tuan, dia akan memberikan kesan, input yang baik dalam hati kita. Kita melihat kalau kisah-kisah umat-umat yang terdahulu lagi bagus. Bagaimana bila mereka ini tidak mematuhi ataupun melawan para utusan Allah, melawan para rasul, melawan para orang kata nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, apa jadi pada mereka? Allah turunkan bala tuan-tuan, cash dalam dunia. Tapi kita alhamdulillah umat Muhammad rahmat tuan-tuan. Sebab itu ulama mengatakan bahawa azab kubur khususnya kepada umat Muhammad sahaja. Umat terdahulu tidak ada azab kubur sebab dalam dunia lagi dah Allah azab. Mati tuan-tuan kan. Kaum Nabi Lut, Allah angkat bumi ni hampir ke langit, terbalikkan. Kan? Didatangkan halilintar, didatangkan ribut, taufan dan sebagainya kepada kaum Samud. Kan? Dalam dunia lagi Allah azab. Tapi umat Muhammad perangai seperti mana orang kata kaum Nabi Lut ada. Perangai seperti kaum-kaum yang terdahulu yang melawan para Nabi, tak beriman kepada Nabi pun ada. Tetapi sebab apa Allah tangguh tuan-tuan? Allah tangguh maksudnya bila mana kamu mati saja dalam kubur alam barzakh masih adalah bahagian masing-masing. Kan? Sebab tu ulama kata azab kubur ni khususnya kepada umat Muhammad sahaja. Kan? Baik. Kemudiannya tuan-tuan, yang terakhir, kan? Yang terakhir, yang ketujuh tuan-tuan, cara untuk kita menghidupkan hati ataupun tanda hati kita itu telah hidup tuan-tuan, kan? Bercahaya, penuh dengan keberkatan dalam hati ini, ialah dengan bahawa dekat ataupun suka bergaul dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik. Kita boleh tengok kadang orang salah faham kan, dia nak berkawan dengan Pak Imam, dengan Bilal, dengan pegawai masjid, dengan ahli jawatan kuasa masjid, takut. Dia takut salah kan.
Kan? Orang-orang yang berada di masjid ni ialah orang-orang yang baik. Tuan-tuan yang suka datang ke masjid ni pun dikirakan orang yang baik. Saya ingat satu ketika dulu mantan imam masjid besar, imam besar masjid negara, kan? Mantan dia di USJ sekarang. Kita panggil ceramah Muhammad Rasul. Saya ingat lagi. Dia kata sekarang ni nak cari orang baik susah. Tetapi dia kata begini, saya boleh mengatakan bahawa orang-orang yang tuan-tuan yang berada di masjid ni ialah di kalangan orang-orang yang baik. Betul tak betul? Betul tak betul? Betul lah. Kan? Ke ada yang tak baik? Lebih baik semua Ustaz, kan? Tak baik sikit-sikit, biasalah, kan? Semua manusia ada kesalahan, ada dosa, kan? Itu jangan kira. Maknanya orang-orang masjid, orang-orang yang baik, kan? Jadi dia kata bergaullah, berkawanlah dengan orang-orang masjid, dia kata, kan? Jadi yang ketujuh tadi tuan-tuan, tanda atau cara kita nak hidupkan hati kita dan juga tanda hati kita ini telah hidup ialah dengan bahawa kita suka dekat, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadinya tuan-tuan, Allah SWT sekalian, sebagai kesimpulannya, daripada apa yang saya sampaikan tadi, tazkirah kita pada malam ni tuan-tuan, dua benda, matinya manusia itu. Bila mana mati, perceraian ruh dengan jasad ini mati, bila mana ruh hayat itu keluar tuan-tuan, maka ada yang manusia itu mati, dia mati yang dinamakan mati yang husnul khatimah, mati yang baik, kan? Dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan pengajaran kepada orang lain dan sebagainya. Ada yang kedua tuan-tuan yang dipanggil mati, iaitulah mati hatinya, mati, patah hati dia mati, kan? Jadi manusia-manusia yang tergolong daripada golongan yang kedua ni tuan-tuan, dia hidup tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kalau dia mati pun sama je tuan-tuan. Bahkan lebih bahaya kalau dia hidup tuan-tuan. Lebih baik dia mati, kan? Sebab susah tuan-tuan. Orang yang mata hatinya dah mati tuan-tuan, kita nak ajak dia buat baik, kan? Kita nak ajak dia buat baik susah. Bahkan dia menyusahkan orang lain, kan? Bukan sahaja dia tu orang kata susah nak buat baik, bahkan dia ganggu orang lain pula nak buat baik. Dia ganggu orang tuan-tuan, kan? Dia ganggu. Dia tahu itu je, semua tak betul. Yang betulnya dia je, kan? Jadinya tuan-tuan, pemerintah Allah SWT sebagai kesimpulan yang baik sama-sama, kita menyuburkan, menghidupkan semula hati kita ini dengan bahawa kita memperbanyakkan zikrullah, dengan bahawa kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah, dengan bahawa kita memperbanyakkan berada di dalam majlis ilmu, dengan bahawa kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan bahawa kita sentiasa bergaul dan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan hati kita itu sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa nur dan iman bercurah dalam hati kita tuan-tuan. Kita buat baik, kita beramal, semua mampu tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa-apa yang baik itu semuanya datangnya daripada Allah, yang salah silap itu semuanya datangnya daripada diri.